Tapi kita sebenarnya nak pergi ke satu lagi kerusi iaitu di Parlimen Padang Serai, dan difahamkan wartawan kami iaitu Abdul Hadi Cik Awang telah pun bersedia pada ketika ini untuk bersama dengan kita membincangkan dan juga memberikan laporan mengenai proses pengundian bagi Padang Serai. Abdul Hadi, kata yang di Kulim, mungkin dapat teruskan dengan perkembangan anda di sana? Okey, Hafizi dan Hafizi, saya mulakan dengan laporan P017 ini di Parlimen Padang Serai ini dengan laporan cuaca terlebih dahululah. Seperti dimaklumkan Map Malaysia semalam, hari ini pagi di Padang Serai ini cuaca cerah dan ianya akan bertukar pada hujan lebat pada sebelah petang. Memang perkara itu berlaku sejak hari pertama lagi saya berada di sini ketika hari penamaan calon 24 November yang lalu, di mana pada sebelah pagi sehingga sekitar pukul 3 ke 4 petang memang cuaca di sini memang baik dan bagus untuk kalau hari ini untuk penduduk ataupun masyarakat di sini untuk keluar mengundi. Dan selepas kira lewat petang itu hujan lebat sehingga kepada sekitar jam 10 ataupun 11 malam. Itu keadaan cuaca di Parlimen Padang Serai ini sejak 13 hari yang lepas. Dan sudah pastinya bercakap mengenai Parlimen Padang Serai ini, jika saya boleh recap semula, ditunda selepas kematian penyandang kerusi ini yang juga calon Pakatan Harapan M. Karupaya yang meninggal dunia pada 16 November, 3 hari sebelum hari pengundian berlangsung. Dan sudah pastinya menyaksikan pertandingan di Parlimen ini, pertandingan 6 penjuru membabitkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Parti Warisan Pejuang dan juga seorang calon bebas. Dan sudah pastinya seperti semua sedia maklum juga, Parlimen ini bakal memperlihatkan satu fenomena ataupun situasi politik jajaran baru di mana akan menyaksikan pertemuan antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, yang mana selepas Barisan Nasional memberikan laluan kepada calon Pakatan Harapan untuk bertembung secara straight fight dengan Perikatan Nasional yang disebutkan sebagai lawan terkuat mereka di kerusi ini. Dan sudah pastinya selain pada Barisan Nasional itu, Parti Warisan juga menyatakan sokongan kepada calon daripada Pakatan Harapan berkenaan. Dan sudah pastinya kempen-kempen di sini, pemimpin-pemimpin yang hadir di sini pada minggu pertama proses berkempen itu sudah pastinya agak perlahan, memandangkan tumpuan utama kita berinjak ataupun memfokuskan kepada pembentukan kerajaan di peringkat pusat. Di sini agak perlahan. Namun selepas pembentukan kerajaan, pemimpin-pemimpin parti termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turun sendiri ke kempen Pakatan Harapan bagi menyatakan sokongan mereka untuk pertembungan bagi Parlimen P017 Padang Serai. Dan juga di Perikatan Nasional, pihak Perikatan Nasional pula seperti difahamkan, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin juga turun ke sini, Timbalan Presiden PAS turun ke sini bagi menyatakan sokongan mereka. Hafizi dan Hafizi. Dan Hadi, apa yang menariknya adalah kerjasama di antara Barisan Nasional dan juga PH sekarang ini bukan saja di peringkat persekutuan, malah turun bersekali di kempen. Hadi mungkin sebagai pemerhati wartawan di lapangan, bagaimana Hadi melihat perkara berkenaan dan adakah ini akan mempengaruhi sedikit sebanyak sentimen politik pengundi-pengundi di Padang Serai itu sendiri? Adakah perasaan mereka bercampur bau? Adakah masih ada akar umbi? Sebab ini melibatkan akar umbi. Kalau peringkat kepimpinan, kita faham mereka boleh berkompromi dan sebagainya. Tapi yang buat kerja, yang duduk berhujah, berdebat di kedai kopi dan sebagainya, ini adalah daripada peringkat akar umbi. Bagaimana sentimen pada ketika ini untuk kita lihat pengundi, terutamanya untuk Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ni, Adi? Itu menarik sebenarnya. Dan pemberian laluan calon BN kepada calon PH ini dibuat sehari sebelum pengundian awal. Disifatkan kami sebagai pengamal media ini agak lewat, terutama ketika menjelang 3 ke 4 hari sebelum hari pengundian dan juga sehari semalam sebelum hari pengundian awal. Namun ditanyakan kepada pengerusi Barisan Nasional Kedah, Datuk Seri Jamil Khair Bahrom, beliau menyatakan bahawa penduduk di Padang Serai sudah mengetahui bagaimana corak pengundian mereka, siapa yang mereka perlu mengundi, mengandangkan mereka adalah orang yang bijak untuk memilih siapa yang betul dan siapa yang salah. Itu kata pengerusi Barisan Nasional Kedah. Dan juga sudah pastinya
calon Barisan Nasional ketika kami temui 2 hari lepas, 2 hari sebelum hari pengundian hari ini, menyatakan bahawa masih lagi ada akar umbi yang terkeliru dan beliau mengharapkan mereka tidak turun untuk mengundi beliau. Ini pertama kali saya dengar calon meminta penyokong mereka untuk turun mengundi calon yang lain. Itu yang dinyatakan oleh calon Barisan Nasional. Dan saya juga difahamkan melalui video-video yang disebarkan, ada juga markas-markas Barisan Nasional yang menjadi medan kempen Perikatan Nasional. Ada yang menolak perbuatan untuk memberi laluan kepada calon PH. Mereka memberikan sokongan kepada calon PN. Itu antara dua situasi berbeza membabitkan akar umbi, terutama akar umbi Barisan Nasional di Parlimen P017 Padang Serai ini, Hafizi dan Hafizi. Ya, Adi, mungkin pengamal media ada bertanyakan kepada SPR lah, sekiranya mereka calon yang menarik diri ini, yang memberi laluan dan sebagainya, sekiranya mereka ni dapat majoriti yang besar, macam mana agaknya akan jadi pada mereka tu? Mungkin sekiranya ada ditanyakan soalan begitu kepada SPR. Memang soalan itu akan ditanyakan memandangkan pukul 9 pagi nanti akan ada sidang media oleh pengarah SPR di sekolah ini, di tempat saya berada ini, iaitu di sekolah menengah kebangsaan Sultan Balisha. Itu akan saya tanyakan, memandangkan soalan-soalan itu menjadi apa yang juga media-media di sini bertanyakan, memandangkan calon yang beri laluan itu juga mendapat sokongan daripada akar umbi yang begitu solid, memandangkan Datuk Sri Sivaras juga turun di kawasan ini sejak 3 tahun lepas. Dan soalan itu akan saya tanyakan sebentar saja lagi. Dan saya nak sebutkan, di Padang Serai ini, saya selepas 13 hari duduk di sini, saya dapat cerakinkan 4 isu utama yang menjadi permasalahan penduduk Padang Serai ini, terutamanya. Pertama sekali adalah liputan internet. Yang kedua adalah masalah berkaitan dengan infrastruktur jalan, yang mana jalan di kawasan Kulim ke Baling ini hanya ada 2 laluan. Yang pertama laluan Kulim ke Baling ke sini, yang kedua adalah laluan dari sini ke Baling. Dan pada pagi, setiap pagi memang jam teruk di sini hampir 1 jam dan sebagainya. Seperti duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kulim ni macam duduk di Kuala Lumpur. Yang ketiga adalah masalah bekalan air. Ada setengah kawasan tidak mendapat bekalan air yang mencukupi. Dan yang terakhir adalah saya sebutkan di sini adalah pembangunan dari segi sektor pelancongan dan juga untuk menyeimbangkan dia dengan sektor-sektor pembinaan kilang di kawasan ini. Hafizi dan Hafizi. Pandai Hadi menggunakan perkataan cerakin kan yang digunakan oleh Hari ini undi saya. Contoh. Dan Hadi, cuma kita nak naikkan sikit kehangatan pilihan raya di Padang Serai itu kan. Mungkin Hadi boleh pan sikit kamera, kita nak tengok Hadi ceritakan sikit suasana di sana, bagaimana, di mana tempat orang beratur mengundi, tempat pusat-pusat mengundi, berapa saluran ada dekat sekolah tu Hadi? Okey, kalau kamera boleh tunjukkan di sepanjang laluan di sini, di belakang saya ini, di sekolah SMK Sultan Balisha ini 7 saluran mengundi. Namun kesemua hari ini, saluran mengundi hari ini melibatkan Parlimen P017 Padang Serai ini adalah sebanyak 230 saluran mengundi, membabitkan 46 buah pusat pengundian. Dan keputusan ataupun jumlah aktiviti mengira ataupun jumlah undi, mengumpulkan jumlah undi akan diadakan di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech, di mana akan berlangsung selepas jam 6 petang. Dan jika kita lihat seperti yang dipaparkan kamera di sini adalah saluran 3 dan juga saluran 1. Di tingkat bawah itu adalah saluran 1. Dan di tingkat 1 itu adalah saluran 3, di mana di sekolah ini seperti saya maklumkan ada 7 saluran, dan saluran-saluran lain akan berada di blok yang berada di sedikit yang ke belakang daripada kawasan ini. Dan seperti saya maklumkan tadi, jam 9 pagi nanti akan ada sidang media daripada pengurusi SPR di sekolah ini. Dan seperti semua sedia maklum, Esra Awani akan membawakan secara terkini, secara terperinci dan secara mutakhir berkenaan dengan perkembangan di Parlimen P07 PRU 15 Parlimen Padang Serai ini dalam buletin Awani dan juga sosial media Esra Awani, di Twitter, di Facebook dan juga di YouTube Esra Awani. Hafizi. Baik, terima kasih kepada Abdul Hadi langsung dari Kulim, Kedah, bagi membawakan proses pengundian bagi Parlimen Padang Serai. Sebentar tadi telah pun Hadi perincikan antara isu-isunya dan juga bagaimana gerak kempennya.